Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur, bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama. Inisiatif Kerajaan Sarawak dalam memulakan penanaman padi hybrid diyakini mampu memenuhi keperluan konsumsi rakyat negeri ini sehingga 80%. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg berkata, statistik tersebut mampu dicapai kerana Sarawak akan menggunakan benih padi hybrid yang berupaya mengeluarkan jumlah beras lebih banyak berbanding spesies padi yang ditanam sekarang. Tetapi kalau kita ada 10,000 hektar dengan hybrid yang baru, kita mengeluarkan 200,000 tan satu tahun, kita dapat mencapai 80%. Kita pun kendak kita dalam Sarawak. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas mendengar taklimat daripada pihak Universiti Putra Malaysia UPM Bintulu dan Global Farm Biotech sempena lawatan kerja beliau ke projek penanaman padi di Kampung Lubuk Punggur pada Jumaat. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahari menambah penanaman padi di Sarawak sebelum ini hanya mampu mencapai 34% sahaja keperluan konsumsi rakyat dan selebihnya adalah beras import. Justru jelasnya bagi mengurangkan kebergantungan terhadap beras import dan mengawal harga beras di Sarawak, kerajaan akan menumpukan perhatian terhadap kajian yang dilakukan oleh kedua-dua institusi tersebut. Asal kita cukup beras dengan harga yang berpatutan, kenanya all in local currency, it is affordable untuk rakyat dan kita cukup dengan beras. Sementara itu, beliau tidak menafikan bahawa dengan adanya benih hybrid tersebut, Sarawak mampu untuk menjadi negeri pengeksport beras pada masa hadapan. Sehingga kini terdapat 4 kawasan yang telah dikenal pasti untuk dijadikan jelapang padi iaitu Tanjung Bijat Sri Aman, kawasan Sepauh di Betong, Tanjung Purun di Lundu dan Kampung Lubuk Punggur di Gedong. Percubaan perintis penanaman padi spesies hybrid 538 dan 238 di Kampung Lubuk Punggur telah menunjukkan perkembangan yang positif yang mana hasilnya telah dituai dan diberikan kepada Premier Sarawak sebagai cenderahati. Hadir sama Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utom, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia Datuk Rubiah Wang, Ahli Parlimen Batang Sadung Rodiah Sapi'i, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pakan Tan Sri William Mawan Ikom serta jemputan lain. Laporan seterusnya. Kerajaan Sarawak telah menetapkan keterangkuman sebagai prasyarat asas untuk memastikan negeri ini berjaya dalam peralihan daripada ekonomi berasaskan komoditi tradisional kepada ekonomi teknologi yang lebih maju. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, ketetapan tersebut dianggap sebagai aspek penting dalam usaha memajukan negeri ini ke era baru yang didominasi oleh inovasi dan teknologi. Menurutnya, keterangkuman ini merujuk kepada kemahiran dan pengetahuan dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi ICT, kecerdasan buatan AI, pembelajaran mesin dan teknologi digital lain yang diperlukan untuk berjaya dalam ekonomi yang semakin berasaskan kepada teknologi. To this end, Sarawak has kicked off several initiatives, including substantial investment in advanced digital infrastructure, the cultivations of a thriving startup ecosystem, as well as proactive reskilling and enrichment for our workforce as we move forward towards our Sarawak 2030 aspiration. Talent and skill will play a significant role in our development and progress. Beliau menyampaikan pandangannya itu semasa berucap menyempurnakan peneropan Kongres Inovasi dan Teknologi Dunia WCIT serta Persidangan Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2023 yang diadakan secara serentak di Pusat Konvensyen Bunda Kuching BCCK pada Jumaat.
Dalam ucapan sama, Datuk Ahmad Awang Tengah menekankan hasrat Sarawak untuk membuka pintu gerbang bagi pemain antarabangsa yang mencari peluang di Asia Tenggara dengan menyediakan infrastruktur yang diperlukan serta tenaga kerja terlatih khusus untuk menjadi peneraju serantau dalam ekonomi digital. Sarawak is among a popular destination for investment in Malaysia. Investors are confident in our government as administration, which is always been and continue to be business and investment friendly policies. In addition, Sarawak, which is strategically located, offers many comparative advantages for businesses to grow and prosper, such as availability of green renewable energy, a pool of talented workforce who are trainable and mobile, opportunities in new sectors, including hydrogen, carbon capture and storage, sustainable aviation fuel, among others. Paparan selanjutnya, Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah MFICOT memberi sokongan penuh terhadap soal keselamatan makanan dan aktiviti pertanian untuk menjana pendapatan negeri. Menterinya Datuk Seri Dr. Stephen Lundi Utom berkata, Kerajaan Sarawak akan menyokong usaha para petani kecil untuk menjana pendapatan yang lebih tinggi. Government of Sarawak will give full support, especially on food security and also in terms of our revenue generating agricultural activities that we have. Among other things that we are trying to do is that we want to transform our small farmers, including small growers, small farmers, and those who are doing subsistence farming all throughout their life, over in the times of memorial. So this has to be transformed so that whatever they do, whatever effort they have made, will be translated into dollar and cent. In fact, that farmers here is different from what the farmers are in Australia. Here is the subsistence farming. It's just like trying to provide food on the table. And that mentality must change. And the mindset changing is a very challenging part of our endeavor to make sure that part of our effort to make sure that we are able to appreciate the rate of return, whatever we do. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis makan malam Rosewood Station Private Limited di salah sebuah hotel di Kuching pada Jumaat. Rosewood Station Private Limited merupakan ladang milik Kerajaan Sarawak di Australia dan anak syarikat Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC. Tambah beliau, dalam usaha untuk membangunkan wilayah Sarawak, pihak berkepentingan perlu melihat kepada topografi dan tahap kesesuaian tanah untuk bertani. And in our endeavor to develop the region of Sarawak, we have to look into topographic and also the soil suitability, where we can actually plant something, crop which is suitable, or some place where it is not suitable. And of course, Sarawak is not just flat land. We have plenty of hills, mountains and so on, and plenty of rivers, and a lot of challenges for us to, as far as agriculture is concerned. Ke perkembangan berikut. Penganjuran program Harisan Tumbung 2023 berpotensi menjadi produk pelancongan dalam menonjolkan budaya dan kesenian unik setiap kampung bagi menarik pelancong domestik dan antarabangsa. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, kepentingan bukan sahaja tertumpu kepada pemeliharaan warisan budaya, tapi juga mengiktiraf potensinya sebagai produk pelancongan. Bukan sahaja kawasan sekitar Tumbung juga menempatkan tapak warisan dan peninggalan sejarah di Bukit Maras dan Bokisan. Tadi Bokisan saya dahulu. Selainnya juga kewujudan Taman Arkeologi Santubong yang melibatkan 5 jenis batuan
unik termasuk batu bergampayan. Beliau berkata demikian semasa Majlis Peresmian Hari Santubong 2023 di tebingan Sungai Kampung Santubong pada Jumaat. Datuk Seri Nancy juga, Ahli Parlimen Santubong, turut menekankan penglibatan masyarakat yang ketara dalam penganjuran Hari Santubong tahun ini selepas beberapa tahun terhenti. Hari Santubong yang sebelum ini dikenali sebagai Pesta Santubong diadakan semula tahun ini selepas hampir 20 tahun menyepi. Acara 3 hari tersebut bermula dari 6 hingga 8 Oktober mengetengahkan pelbagai aktiviti seperti pertandingan bot nelayan berhias, pertandingan menyanyian, pameran gerai, jualan makanan, pertandingan sukan, kejohanan e-sport dan pertandingan lagu asli. Dalam program sama, Datuk Seri Nancy telah menyampaikan cek dana projek kecil luar bandar dan projek pembaikan rumah miskin Sarawak MRP PPRMS kepada Dun Tanjung Datu dan Pantai Damai. Selain itu, beliau turut menyampaikan sumbangan pendidikan kepada anak-anak kawasan Parlimen Santubong yang menyambung pengajian ke institusi pengajian tinggi. Masih dengan perkongsian di Kuching, pihak kerajaan dan sektor swasta digesa untuk menggandakan lagi usaha dengan melaksanakan pelbagai program kesedaran kanser payudara. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu setiap anggota masyarakat termasuk badan bukan kerajaan NGO perlu berganding bahu dalam kempen kesedaran tentang bahaya penyakit itu. Or in addressing this breast cancer, we have to look at the whole spectrum from creating awareness. So more efforts, not only by the government, but private sectors, NGOs also. So we have to create more awareness, do an outreach program so that more of our people can come forward for early detection. And then this is important because that early detection, early presentation will have a better chance of treatment as well as recovery. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Sistem Mamografi Digital di Pusat Perubatan Timberland pada Jumaat. Mesin tersebut dilengkapi dengan 3D Full Field Digital Mammography FFDM, sistem dengan Digital Breast Tomosynthesis DBT dan Contrast Enhanced Spectral Mammography CESM. Datuk Seri Fatimah berkata sistem tersebut mampu mengesan keabnormalan payudara dengan lebih tepat dan akan memanfaatkan para doktor dan pesakit dalam memastikan rawatan dijalankan dengan lebih lancar. Dalam majlis sama, beliau turut menyaksikan pertukaran dokumen penerimaan antara TMC bersama Teknorat Sendirian Berhad. Sedikit perkembangan sukan. Pasukan Kuching City FC KCFC menerima suntikan tajaan sebanyak RM1 juta daripada Press Metal Aluminium Holdings Berhad. Penyerahan tajaan itu diadakan semasa Majlis Memorandum Persefahaman MOU di antara kedua-dua pihak di Kuching pada Jumaat. Pengerusi KCFC yang juga Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak, Fazruddin Abdul Rahman berkata, melalui kerjasama ini secara tidak langsung dapat membantu komuniti dari sudut sukan dan pendidikan. Mereka telah bersetuju membantu the remaining season of 2023 and an option to work together again for next year. So that's why seperti yang saya nyatakan, bukan saja melihat dari sudut pasukan bola sepak itu, tetapi melihat keseluruhan kelab dan apa yang mereka boleh bantu komuniti dari sudut sukan dan sudah tentu pendidikan. Itu yang kita. Dalam hal itu, Ketua Pegawai Operasi Press Metal, Chow Wei Kiong berkata, kerjasama ini juga sebahagian daripada pendekatan syarikatnya untuk mengambil bahagian dalam perkembangan sukan bola sepak di Sarawak dan membantu komuniti secara keseluruhan. Hence, we are delighted to participate in the developments of football in Sarawak and to financially support to them. Today, I'm proud to announce Press Metal sponsorship for RM1 million for Kuching City FC to develop the footballs as well as to help the communities. Menyentuh perkara lain, Fazruddin turut memberitahu bahawa KCFC bercadang untuk menubuhkan sebuah pusat latihan bola sepak sendiri untuk mencungkil dan melatih bakat baru dalam kalangan anak-anak bermula dari sekolah rendah. Jelasnya, pusat latihan yang sedia ada hanya dapat digunakan semasa hujung minggu dan itu tidak memadai dalam usaha melahirkan pemain bola sepak.
Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS, kami tinggalkan anda dengan serotan lawatan kerja Premier Sarawak ke projek penanaman padi di Kampung Lubuk Punggur pada Jumaat. #saluran informasi rakyat. Salam UKAS.